Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung balik. Oke, tajuk eh, bab akhir ini, tapi sebenarnya bukan bab akhir. Kita ada 4 bab lagi. Cuma ada beberapa bab itu cikgu tidak dapat ajar sebab melibatkan eksperimen. Kalau kita tidak buat eksperimen, kamu tidak boleh paham itu. Oke, seterusnya kita lihat ini GPS. Oke, kamu nih generasi yang sudah terbiasa dengan teknologi ICT. Jadi bila disebut GPS ni tidak asing bagi kamu. Contoh ini, jam GPS. Kita punya jam ini ya. Garmin Instinct. Oke, Garmin Instinct ini mahal juga. Kalau tengok harga di sini, masa cikgu beli itu yang inilah harganya nih. 1.300. Oke, kenapa mahal? Sebab sistem yang ada di dalam itu ada GPS. Maknanya, oke, kalau kita sesat di mana-mana di hutan, kita tekan jam itu akan keluarkan koordinat kedudukan kita di bumi, dan kalau ada talian kita boleh gambar ini dan bagi dengan pihak keselamatan. Jadi tebal mana pun hutan kita, tapi kita kena naik ke atas lah, atas pokok. Sebab kalau tertutup, kalau di kawasan tertutup, GPS tidak berfungsi. Oke, GPS ini berfungsi kalau di tempat terbuka. Jadi kalau di hutan, kalau kamu mencari point GPS pakai handphone pun boleh. Sebenarnya ada dia punya aplikasi. Kamu kena naik ke atas pokok. Sebab mesti satelit itu ada di angkasa lepas. Oke, inilah dia nih. Oke, point GPS ada north east, north utara, east timur. Oke, dengan jam GPS juga cikgu boleh rekod larian dan antaranya inilah dia bagi peta nih. Ini Taman Katak. Oke, lari pergi airport, pergi Jalan Asam, Kampung Miba, balik ke Taman Katak. Oke, inilah teknologi GPS. Oke, sama juga melibatkan satelit. Jadi ada 3 komponen yang terlibat, yaitu sistem kawalan di bumi. Sistem kawalan di bumi maknanya syarikat kalau TV macam Astro lah. Kalau handphone kan Telekom, Maxis, itulah syarikat yang mengawal satelit itu. Komunikasi dengan satelit. Satelit di atas. Dia ada segmen angkasa, maknanya satelit lah. And then stesen pengawasan. Pengawasan ini untuk mengesan gerakan satelit. Dan juga segmen pengguna. Sama ada jam tadi, macam cikgu tadi kan, jam GPS ataupun handphone. Next. Oke, kita ambil contoh GPS yang dikendalikan oleh Navstar. Nav ini maknanya navigation. Navigation ini dalam bahasa orang putih ialah dalam bahasa Melayunya ialah pelayaran atau tunjuk arah, navigate, tunjuk arah. Jadi satelit GPS ada 24. Okey. Itu sebabnya GPS boleh dibaca di seluruh permukaan bumi. Okay. GPS inilah digunakan oleh kapal terbang, GPS inilah yang digunakan oleh kapal laut, okay, oleh kendaraan. Jadi kalau sistem ini tidak ada, terpaksa pakai sistem zaman dulu. Nah, kamu tengok dulu kan main kira lagi di peta apa semua. Okey, dan diletak pada kedudukan 2, ingat tingginya 20,000 kilometer daripada bumi. Okey, diletak dipanggil pada orbit separuh segerak. Maknanya kan dia tidak sama dengan bumi. Dia kurang 12 jam satu hari. Kalau orbit segerak sama-sama berpusing dengan bumi, yaitu 24 jam satu hari. Itu dipanggil orbit segerak ini. Kalau TV, radio, handphone, ini dia punya orbit, dipanggil orbit segerak. Apa dia? Satelit dengan bumi sama laju berpusing. Sama laju berpusing. Okey, jadi cikgu bagi di sini nih.
Kalau kamu tengok animasi ini, kan ada biru, putih. Biru putih itu mewakili, biru putih ini mewakili, biru putih merah ini mewakili liputan. Jadi kalau satelit komunikasi, telepon, TV, jadi kalau kita tengok Olimpik kan, katakanlah ini Tokyo di sini. Jadi Tokyo akan hantar isyarat ke satelit dan diterima di Malaysia, dihantar lagi, terima di tempat lain. Begitulah seluruh dunia. Ini kita panggil orbit segera. Dan beginilah kedudukan satelit dari bumi. Kenapa banyak satelit? Supaya banyak liputan luas. Oke, ini. Ini contoh Garmin 1 tadi. Kita boleh minta koordinat kedudukan kita di bumi. Saya rasa dalam matematik kamu ada belajar. Kalau di handphone ada Google Map, Google Street ini. Ini contoh cikgu punya rumah. Jalan Taman Kapo. Oke, nanti keluar beginilah. Oke, contoh ini. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur 3 darjah 8 menit 22.4 saat utara, north utara. And then 101 darjah 4 menit 22.5 east timur. Ini utara. Ada juga satu sistem penamaan dia panggil Didi. Desimal ini perpuluhan. Oke, ya ini begini. Cuma yang paling top tadi lah darjah utara dengan darjah timur. Jadi kalau Rio de Janeiro, kamu tengok dia punya lain sudah. Ini tadi 3 darjah kan, ini 22 darjah. Ini 101 darjah, ini 43 darjah. Nah, itu kedudukan kita di bumi, GPS. Kami contoh ini cikgu dari handphone. Oke, dari Kuala Lumpur, Google Map tu dari Kuala Lumpur beralih arah ke Lahadatu. Tengok lajunya dia pusing. Sekejap saja ambil data. Oke. Masuk ke Lahadatu. Terus pergi rumah. Kita kecilkan. Memang salah. Lahadatu. Itu namanya Lahadatu. Jadi macam mana kita boleh dikesan? Melalui GPS. Kalau dulu teknologi ini ada dalam pengintipan tentera, polis, tapi sekarang teknologi ini ada dengan orang awam. Oke. Kegunaan GPS. Jadi yang pertama ialah untuk pandu arah. Dan juga penjejakan. Oke. Maknanya kendaraan itu ditahu untuk kendaraan, perkapalan, dan penerbangan. Contoh lori tangki minyak. Minyak sawit, minyak Petronas, Shell itu kan ada GPS. Jadi ditahu lori itu bergerak kemana. Takut lori itu dicuri, minyak itu dicuri. Begitu juga kapal terbang. Kalau terhempas, kalau GPS-nya tidak mati, ditahu di mana terhempas. And then macam tadi cikgu kata, untuk kami pelari yang lari maraton, kan, boleh kita record larian menggunakan jam GPS. Ini contoh dia bagi tahu 10.1 km dengan kelajuan itu, ada suhu kadang-kadang. Oke, dan peta. Ini petanya nih. Ya, ini lapangan terbang. Ini kawasan perumahan. Tempat saya berlari ini dari airport pergi Jalan Asam, Niba, balik ke Taman Kata. Oke, itu sahaja perihal teknologi GPS.